Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Melaka United menentang pasukan Sabah, yang mana Melaka menang 2-1 hasil jaringan daripada Sony Norde dan juga Adriano, manakala gol sagu hati Sabah dijaringkan oleh Risto. Pada perlawanan ini boleh dikatakan Melaka menguasai hampir keseluruhan perlawanan dan banyak peluang yang disia-siakan. Kalau tidak, Melaka boleh menang lebih daripada 2. Dan tahniah juga untuk Melaka selepas berjaya melayakkan diri ke separuh akhir selepas 30 tahun lebih. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Melaka. Apakah kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Melaka pada perlawanan ini? Yang pertama, apa yang saya suka adalah mengenai bahagian tengah pasukan Melaka, iaitu trio pasukan Melaka, Hasbullah, Adriano dan juga Manuel Ott, yang mana pada perlawanan ini kita boleh lihat Hasbullah bermain sebagai defensive midfielder, yang mana dengan peranan beliau sebagai defensive midfielder yang mampu untuk bertahan dengan baik, dan beliau juga boleh untuk ball playing ataupun menggerakkan perlawanan dengan baik, maka beliau telah memberi ruang kepada Adriano dan juga Manuel Ott untuk lebih bebas ke bahagian hadapan bagi membantu bahagian serangan serta membina combination play yang sangat menarik di bahagian tengah, yang mana kita boleh lihat Hasbullah adalah orang yang terakhir ataupun orang yang berada di antara Adriano dan juga Manuel Ott yang berada di belakang mereka berdua ni. Disebabkan itulah Adriano dan juga Manuel Ott boleh untuk ke hadapan dan juga bebas membantu bahagian serangan, sama ada di bahagian kanan, tengah ataupun kiri. Itu yang menyebabkan bahagian tengah Melaka United sangat-sangat padulah, sebab mereka mempunyai seorang defensive midfielder yang mampu untuk bertahan dan dalam masa yang sama juga boleh membantu untuk memulakan build up play di bahagian tengah. Itu yang saya suka yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan tentang Melaka United adalah mereka punya corak ataupun taktikal dengan kepelbagaian ketika menyerang, yang mana mereka boleh sahaja untuk mengubah ataupun switch play daripada bahagian kanan ke bahagian kiri ke bahagian kanan, menggunakan bahagian tengah dengan sangat-sangat baik. Yang mana kita boleh lihat di bahagian kanan, S. Kumaran sekiranya mendapat bola, beliau boleh untuk mengubah ke bahagian kiri dengan sangat cepat hanya menggunakan Adriano dan juga Manuel Ott sebagai perantara ataupun sebagai penyambung, maka Adriano akan ubah ke bahagian kiri mencari Sony Norde. Contohnya, saya boleh bagi gol kedua pasukan Sabah adalah daripada combination play daripada bahagian kanan buka ke bahagian tengah dan buka ke bahagian kiri disudahkan oleh Sony Norde. Itu yang kedua saya suka tentang taktikal pasukan Melaka United pada perlawanan semalam. Yang ketiga, apa yang boleh saya cakap tentang Melaka United ini adalah persefahaman ataupun chemistry antara pemain-pemain dalam padang adalah sangat-sangat bagus. Yang mana kalau kita lihat di front line ataupun di bahagian serangan attacking ataupun front line pasukan Melaka yang diketuai oleh S. Kumaran, Giovanni Gomez, Sony Norde dan juga di backup oleh Manuel Ott dan juga Adriano, mereka mempunyai persefahaman yang sangat baik ketika membuat combination play dan juga build up, yang mana mereka tahu di mana kedudukan dan juga positioning mereka ketika mereka hendak menerima bola dan apa yang perlu mereka buat ketika mereka pegang bola. Itu yang saya suka tentang apa yang Melaka buatlah pada perlawanan semalam. Dan yang seterusnya, apa yang saya suka tentang Melaka adalah mengenai mereka punya bahagian sayap kanan dan juga bahagian sayap kiri, yang mana kita tahu S. Kumaran di kanan dan juga Sony Norde di kiri mempunyai ability untuk menewaskan pertahanan Sabah dengan senang pada perlawanan semalam, terutamanya Sony Norde apabila banyak menewaskan pertahanan Sabah yang diketuai oleh Umareng di bahagian kiri di bahagian kanan pasukan Sabah, yang mana Sony Norde banyak menggunakan individual skill untuk menewaskan ataupun penetrate dengan kelajuan yang ada, dengan ball control yang bagus, dengan body yang bagus, fizikal yang bagus, dan benda tu sedikit sebanyak memberi advantage kepada Melaka di bahagian kiri. Tetapi apa yang menariknya tentang bahagian sayap ni adalah tentang peranan sayap dan juga fullback pasukan Melaka, iaitu right back pasukan Melaka Faris Shah dan juga left back pasukan Melaka Khairul Anwar, yang mana mereka juga sering untuk memberi support kepada bahagian sayap ketika mereka menyerang. Jadi dengan adanya support daripada fullback ni telah membuatkan Melaka sangat ofensif di bahagian sayap sekiranya mereka menyerang. Yang mana kita tahu di bahagian kiri Sony Norde suka untuk lari dan juga guna kepantasan, maka
Khairul Anwar akan cuba backup dengan buat larian di belakang pertahanan. Manakala untuk S. Kumaran di bahagian kanan, dia tahu yang dia tak mempunyai kelebihan daripada segi kepantasan sangat, maka dia menggunakan Faris Shah untuk buat overlapping ataupun untuk buat underlap. Itu yang saya suka tentang pasukan Melaka pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya cakapkan tentang pasukan Melaka adalah defending, yang mana diketuai oleh Jang dan juga Akmal Zahir, menunjukkan satu peningkatan yang baik daripada segi communication, daripada segi menutup ruang dan daripada segi cepat untuk mengeluarkan bola daripada keadaan bahaya. Kecuali lah yang minit-minit akhir tu terfall dapat penalti, benda tu memang tak dapat dielakkan lah. Secara overallnya, Melaka punya combination play, build up daripada tengah, sama ada menggunakan manual out ataupun Adriano, switch play, menggunakan ataupun perubahan game daripada kanan ke kiri, kiri ke tengah. Mereka sangat serasi dan juga mempunyai persefahaman dengan short pass yang menarik, dengan individual skill yang menarik. Memang Melaka sangat-sangat padu pada perlawanan semalam. Okey, kelemahan Melaka yang perlu mereka perbaiki adalah daripada segi finishing dan juga decision making. Yang mana semalam Melaka punya finishing memang agak-agak sepatutnya boleh dimanfaatkan dengan begitu baik, tetapi Melaka tak menggunakan peluang yang ada untuk menjaringkan lebih daripada 2 gol. Jadi mereka perlu perbaiki untuk menjaringkan lebih daripada ataupun memanfaatkan peluang yang mereka ada untuk memastikan yang mereka boleh untuk dengan mudahnya menewaskan KL di perlawanan separuh akhir nanti. Itu sahaja yang Melaka perlu perbaiki. Percubaan mereka banyak tapi mereka gagal untuk memanfaatkan. Tetapi yang paling menarik ataupun secara overallnya, apa yang boleh saya cakap, link up ataupun penyambung antara bahagian tengah, bahagian sayap dan juga Giovanni Gomez sebagai seorang striker membuktikan yang Melaka adalah satu tim yang memang mempunyai chemistry dan juga persefahaman yang baik, dan pemain-pemain punya movement, sama ada off ball movement ataupun with ball movement, pergerakan tanpa bola ataupun pergerakan dengan bola, memang sangat-sangat menarik pada perlawanan semalam. Okey, kita masuk untuk pasukan Sabah. Kita mulakan dengan kelemahan pasukan Sabah. Okey, kelemahan pasukan Sabah pada perlawanan semalam, apa yang boleh saya katakan? Yang pertama, formation back 3 itu sendiri memerangkap mereka apabila mereka punya wingback iaitu Umarin dan juga Gerard, yang mana kedua-dua player ni gagal untuk track back ataupun membentuk position back 5 ketika bertahan. Yang mana kita boleh tengok semalam ketika Melaka menyerang, kebanyakan mereka hanya mengharapkan back 3 yang berada di belakang yang diketuai oleh Risto dan juga Rawisin Batuil. Yang ni telah menyebabkan bahagian pertahanan Sabah senang kena penetrate ataupun senang kena tembusi. Sepatutnya apabila bermain dengan formation back 3 ataupun 3-4-3, wingback perlu untuk support dan membentuk back 5 di belakang ketika pasukan diserang, supaya kita mempunyai kualiti ataupun mempunyai kuantiti bilangan player yang lebih ramai ketika pasukan kita diserang. Tetapi semalam Umarin dan juga Geraldine, mereka lambat untuk track back dan lambat untuk membentuk back 5 itu tersebut. Maka Melaka mempunyai kelebihan untuk penetrate back 3 pasukan Sabah yang agak kekurangan player ketika mereka diserang. Itu yang pertama lah kelemahan. Mereka gagal untuk membentuk back 5 daripada position 3-4-3 tersebut. Maka boleh saya katakan di sini, mungkin Umarin dan juga Gerard masih lagi belum serasi dengan taktikal 3-4-3. Kalau mereka mampu untuk membentuk back 5 lebih awal, lebih cepat, mungkin pertahanan Sabah akan jadi lebih compact dan lebih padu, dan mereka pemain-pemain Melaka tak banyak space untuk tembusi bahagian pertahanan Sabah. Itu yang pertama, kelemahan pasukan Sabah. Kelemahan pasukan Sabah yang kedua adalah mereka tidak mempunyai connection antara bahagian tengah dan juga bahagian penyerang. Yang mana semalam Azizan Nordin dan juga Pak Taisu terlalu ke bawah. Apabila mereka terlalu bawah, mereka tak boleh nak build up untuk bagi bola, supply bola kepada Amri Yahya ataupun Antana Balin. Manakala di bahagian serangan pula, Amri Yahya dan juga Antana Balin juga terlalu ke hadapan. Jadi apabila Pak Taisu dan juga Azizan Nordin ni dapat bola, mereka tak boleh nak menggerakkan bola ke hadapan. Maka Amri Yahya dan juga Antana Balin pula hampir terus ke hadapan, tak drop ke bawah untuk menerima bola. Maka kedua-dua position ni, midfield dan juga bahagian serangan, agak kosong dan mereka tak boleh nak connect ataupun tak boleh nak menyambung antara satu sama lain, yang menyebabkan Melaka punya build up akan tersangkut di bahagian tengah dan senang dipatahkan oleh pertahanan ataupun defensive midfielder pasukan Melaka pada perlawanan semalam.
Itu kelemahan Sabah yang kedua lah, yang boleh saya katakan connection ataupun interaksi dengan pemain midfield dan juga striker agak kurang, dan mereka punya pergerakan pun agak kurang. Mereka masih lagi tak faham bagaimana mereka nak connect antara satu sama lain. Itu yang kedua, kelemahan pasukan Sabah. Kelemahan pasukan Sabah yang ketiga adalah mereka terlalu memberi space dan ruang kepada Adriano dan juga Manuel Ott untuk membuat game. Yang mana semalam kita boleh tengok Adriano, Manuel Ott di bahagian tengah seronok buat game, yang mana mereka terlalu pegang bola dengan begitu lama, boleh buat skill macam-macam tanpa ada pressure, tanpa ada tekanan yang diberikan oleh pemain Sabah. Manakala Sony Nordin pula, mereka pun membiarkan Sony Nordin untuk menggunakan kepantasan yang beliau ada untuk penetrate bahagian kiri pasukan Sabah. Jadi benda ni boleh improve lagi untuk next season, sebab Ong Kim Swee pun kata yang mana mereka ini adalah salah satu cabaran TM Piala Malaysia untuk dia kena pasti masalah untuk dia perbaiki pada next season. Mungkin next season Sabah boleh compete untuk final dan juga Liga Super top 3 kan. Kita doakan yang baik-baik untuk pasukan Sabah. Secara overallnya memang Melaka adalah the best team lah pada perlawanan semalam, dan Sabah mereka dalam proses pembangunan. So kita doakan yang baik-baik untuk pasukan Sabah supaya mereka membangun dengan bagus di bawah kendialan Datuk Ong Kim Swee. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.